Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat semua pelajar teacher. Untuk hari ini ataupun malam ni sebenarnya, teacher Eli akan sambung dengan bab 14, sokongan dan pergerakan dalam manusia dan juga haiwan lah. Nah, sebenarnya kita nak habiskan topik yang terakhir bagi bab 14. So malam ini kita akan teruskan dengan topik mekanisme pergerakan dalam haiwan, iaitu kita akan libatkan dengan haiwan ikan, burung, cacing tanah dan juga belalang, di mana kita akan mempelajari otot-otot yang terlibat bagi pergerakan dalam haiwan tersebut, dan juga kita akan membincangkan tentang isu kesihatan yang berkait dengan otot rangka manusia dan penyakit-penyakit yang terlibat, serta bagaimana cara untuk mengamalkan sebarang amalan yang baik bagi menjaga sistem otot rangka kita. So ini adalah tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan lah. So ringkasan yang kita ada di sini, kalau ikutkan, untuk ikan, otot yang terlibat adalah dikenali sebagai otot myotom, and then kita ada burung, otot pectoralis major dan juga otot pectoralis minor. Cacing tanah yang akan melibatkan otot lingkar dan juga otot membujur, dan kita ada belalang, otot flexor dan juga otot extensor. Okay, so sama-sama kita lihat apa yang kita akan bincangkan tentang mekanisme gerak alih dalam haiwan. So kita ada 4 jenis haiwan tadi. So haiwan yang pertama kita akan bincangkan tentang ikan dulu, di mana kita dah ketahui mekanisme yang akan terlibat semasa ikan berenang lah. Okay, so semua orang tahu, semua orang dah biasa makan ikan, dan masa kita makan ikan tu sebenarnya kita boleh perhatikan otot yang terlibat pada ikan, cuma kita tak tahu nama dia kan, macam mana dia boleh bergerak dalam laut, ke kiri dan ke kanan, libasan ekornya. So terutama sekali kalau kita tengok di sini, kita ada gambar sekarang ni, iaitu turus vertebra. Bila kita belajar tentang sistem sokongan yang ada pada haiwan ataupun manusia, semestinya struktur yang paling utama adalah turus vertebra yang ada pada manusia ataupun haiwan. So kita fokus kepada ikan dahulu. Kita tengok apa yang ada di sini. So mekanisme gerak alih ikan yang kita ketahui ataupun yang kita akan belajar adalah turus vertebra ataupun tulang belakang dia lah kalau bahasa biasa, yang awak boleh rujuk daripada muka surat buku teks, iaitu 274. Okay, 274 untuk ikan lah. So turus vertebra bagi ikan yang fleksibel, kalau ikutkan saya tulis kat sini So fleksibel, apa maksud fleksibel? Maksudnya dia boleh bergerak dengan lebih mudah lah. Fleksibel, tidak seperti tulang belakang ataupun turus vertebra haiwan yang lain. Jadi bila fleksibel ni, dia membolehkan ikan bergerak dari sisi ke sisi, dari kiri ke kanan sebenarnya, melalui apa? Bila fleksibel, dia akan melibatkan otot sebenarnya. Bila sebut je otot, dia akan terlibat dengan pengecutan, dan juga pengenduran. Pengecutan dan pengenduran mesti melibatkan otot. So kalau ikan tadi ada dah teacher sebut otot myotom untuk ikan, myotom yang berbentuk W. So kalau tengok sini pada gambar yang teacher dah highlight ataupun ada kat sini, yang teacher paste ataupun tampal pada skrin ni, menunjukkan otot myotom. Ataupun kalau tengok gambar ikan yang kedua ni, kalau bentuk dia macam ni, ini adalah otot myotom yang ada pada warna merah ni, bentuknya seperti W. So point seterusnya kita ada otot myotom adalah otot apa? Adakah dia sama dengan manusia? Otot yang bertindak secara berlawanan? Ya, betul. Otot myotom adalah otot antagonis.
Ingat lagi perkataan antagonis yang kita belajar bagi otot manusia, antara contohnya antara otot biceps dan juga triceps masa pergerakan melurus ataupun membengkokkan lengan. So dia akan melibatkan otot antagonis, iaitu yang melakukan tindakan berlawanan. Okey, contohnya tindakan berlawanan seperti yang boleh kita jelaskan lagi, iaitu jika otot myotom sebelah kanan. Okey, jika otot myotom sebelah kanan ataupun sisi bahagian kanan ataupun sisi kiri, sisi kiri ke sisi kanan ke, sekarang ni sebelah kanan kan, sisi kanan ikan, yang ni sisi kanan ikan mengecut. So apa jadi bila otot pada sisi kanan ikan mengecut? Dia akan menarik ekor ke sebelah kanan. Sebab sekarang kita fokus pada otot pada sisi kanan ikan, badan ikan sebelah kanan dia mengecut. So awak hafal, kalau misalnya otot myotom sebelah kanan mengecut, otot myotom sebelah kiri akan mengendur. Sebab kita nak menerangkan tentang tindakan berlawanan, itu antagonis, otot antagonis. So jika otot myotom sebelah kanan mengecut, otot myotom sebelah kiri mengendur. Awak hafal seperti itu. Jadi bila otot myotom sebelah kanan mengecut, dia membolehkan ikan mengibaskan ekornya ke sebelah mana. Kalau dah sebelah kanan, awak hafal ni, sebelah kanan mengecut, terus awak ingat, awak terus faham, ia akan mengibas ekornya ke kanan, ataupun menarik ekor dia ke sebelah kanan. Seperti yang tertera dekat gambar ni, gambar yang bahagian tengah ni, yang tengah ni. So otot pada sisi kanan mengecut dan menarik ekor ke sebelah kanan. Tapi sebaliknya berlaku jika otot myotom sebelah kiri mengecut. Kalau sebelah kiri pula mengecut, and then otot myotom sebelah kanan akan mengendur. Ini menunjukkan berlakunya tindakan berlawanan ataupun dikenali sebagai otot antagonis. Jadi kesan dia, ikan akan mengibas ekor ke sebelah kiri ke kanan. So sekarang ni kita dah bincang ayat yang pertama, ayat yang sebelumnya adalah kalau otot myotom sebelah kiri mengecut, jadi kesan dia adalah ikan mengibas ekor ke kiri, menarik ekor ke sebelah kiri. So ini pilihan ayat dia lah. Boleh pilih mana-mana point yang awak rasa selesa untuk ingat. So bahagian badan ikan bergerak dari sisi ke sisi. So dia bergerak dari sisi ke sisi, kiri ke kanan, and then menolak air. Menolak air ke mana? Ke belakang. Okey, dia akan menolak air ke belakang, and then ke sisi. Jadi bila dia menolak air ke belakang, badan akan ditunjah bergerak ke hadapan. So ini adalah apa orang kata, kesan yang kita dapat lah daripada mekanisme gerak alih bagi ikan. So awak boleh je hafal apa tindakan yang berlawanan pada ikan ataupun dikenali sebagai otot antagonis yang terlibat bagi otot myotom. Senang sebenarnya untuk menghafal bahagian ikan. Okey, so kalau nak lebih faham, kita tengok bahagian gambar ni lah. Ada pada buku teks awak, muka surat 274. So yang ni memang dia bagi tahulah macam mana pergerakan untuk seekor ikan. Maknanya dia akan melibatkan otot myotom. Kalau tengok otot myotom ni sebelah kiri badan, bila mengecut dia akan menarik ekor ke sebelah kiri. Ni nampak ni, dia tarik ke sebelah kiri. Okey, kalau misalnya otot pada sisi kanan badan ikan mengecut, dia akan menarik ekor ke sebelah kanan pula.
So, sekejap So, dia akan menarik ekor ke sebelah kanan. So, cara hafal otot myotom tu kalau dia bergerak ke sisi kanan badan, ke sebelah kanan, mengecut, otot myotom tu mengecut di sebelah kanan, jadi dia akan menarik ekor tu ke sebelah kanan. Kalau otot pada sisi kiri badan mengecut, maknanya sebelah kiri otot myotom tu mengecut, dia akan tarik ekor ke sebelah kiri. Jadi dia akan menghasilkan pergerakan ke arah hadapan lah. So ekor akan tolak air ke belakang. Itu yang menyebabkan ikan boleh bergerak ke hadapan lah dengan libasan ekornya kiri dan kanan, ya, dengan pertolongan otot myotom. Okey, kita sambung lagi untuk haiwan yang kedua. Kita ada burung. Cara ataupun otot bahagian mana yang akan terlibat untuk burung, ya. So kita tengok sini, sebenarnya keterangan dia sikit je, cuma kita kena hafal lah otot apa yang akan terlibat bagi burung sebenarnya, untuk penerbangan dia lah. So mekanisme gerak alih burung, kalau tengok sini berdasarkan kepada gambar, so kita ada otot antagonis juga yang terlibat, ya. Bila sebut je antagonis, terus ingat tindakan berlawanan lah. Kiranya tindakan berlawanan macam mana yang menyebabkan burung boleh terbang. Maknanya sayap dia naik ke atas ataupun turun ke bawah. So kita nak nyatakan apakah otot yang terlibat. So yang kita ada adalah otot antagonis yang terlibat adalah otot pectoralis major dan juga otot pectoralis minor. So, tindakan antagonis yang akan berlaku ataupun tindakan berlawanan yang akan berlaku adalah apabila kita mulakan dengan apa? Kalau gambar sebelah ni, sayap dia turun ke bawah. So, bila sayap turun ke bawah, otot apa yang akan akan bertindak balas dulu. So, kita perlu hafal ataupun lebih faham ataupun awak lebih mudah untuk ingat lah. Kita ambil terus kepada pectoralis minor ke major yang mengecut dulu. So kalau rujuk pada gambar ni, kita kena tahu dulu kedudukan lah. So kalau kedudukan pectoralis major, pectoralis major ni sebenarnya dia berada di bahagian bawah, warna biru ni, bahagian bawah badan burung. So kita nak tahulah dia mengecut ke mengendur. Tengok pada struktur pectoralis major ni bahagian bawah badan warna biru. And then pectoralis minor ni adalah yang berlabel di bahagian warna merah. Dia berada di bahagian atas otot pectoralis major. So sekarang bila kita start dengan orang kata pengecutan, ya. Jadi bila berlaku pengecutan pectoralis major dulu. Pectoralis major mengecut. Apa jadi pada pectoralis yang seterusnya? Bila mengendur tu adalah pectoralis minor. Mesti salah satu dia takkan sama keadaan tindakan otot dia. Bila sebut antagonis mesti berlawanan. So kalau misalnya pectoralis major yang mengecut terlebih dahulu, ni mengecut kan, utamakan perkataan mengecut dulu. So bila pectoralis major mengecut and then pectoralis minor mengendur, kita hafal yang mengecut dulu. Dia akan menarik sayap atau sayap akan digerakkan ke bawah ke atas? Ke bawah. So hafal. Rupanya kalau pectoralis major mengecut. Mengecut ni maksudnya macam dia tertarik kan. Dia tertarik. Kalau tengok anak panah kat sini, kat gambar ni, okey, bila dia tertarik, tengok anak panah ni, dia tertarik ke arah bawah. Ini dia menyebabkan sayap burung akan ditarik ataupun digerakkan ke bawah lah. Yang struktur warna kuning ni adalah tulang burung. Ni semua tulang burung, rangka burung lah kiranya. Next kita ada sebaliknya.
yang akan berlaku. So kalau tadi kita tahu pectoralis major mengecut, sayap akan digerakkan ke bawah. Tapi kalau misalnya apabila otot pectoralis minor pula yang mengecut, yang ni kita guna highlight perkataan mengecut. So pectoralis minor bila dia mengecut, apa jadi? Dia akan menarik sayap atau sayap dinaikkan ke atas. Yang tadi pectoralis major yang mengecut, sayap digerakkan ke bawah. Sekarang keadaan dia berlawanan, iaitu apabila otot pectoralis minor mengecut, dia menyebabkan sayap dinaikkan ke atas. Dan kita fahamlah otot pectoralis minor, otot pectoralis major akan apa? Yang ni dia akan mengendur. Okay, so kita ada kat gambar, sebenarnya keterangan dah ada, cuma teacher nak bila kita tulis ni, kita akan menambahkan lagi peratus kefahaman kita. Kalau kita baca dah 10%, kita tulis lagi tambah 10% kefahaman kita. Jadi sekarang ni dalam kepala dah ada dah, tadi kalau burung ni dia ada dua jenis otot antagonis dia, iaitu pectoralis major dan pectoralis minor. Jadi bila berlaku tindakan antagonis, seperti yang tertera dekat poin yang kedua ni, bila berlaku tindakan antagonis untuk burung tu boleh terbang, pectoralis major dulu yang akan mengecut. Jadi bila mengecut je, bahagian bawah badan ni, ni bahagian bawah ni, okey, pectoralis major, otot pectoralis major burung tu bila mengecut je, sayap dia akan digerakkan ke bawah. Manakala pectoralis minor dia akan mengendur lah. Hafal satu keadaan. Bila awak hafal yang pertama ni, terus yang kedua ni, automatik kita akan ingat lah, sebab dia akan berlaku sebaliknya. So apabila otot pectoralis minor mengecut, pectoralis minor pula mengecut, yang merah ni, gambar seperti yang tertera kat sini ni, ni. Yang ni bila pectoralis minor mengecut. Bila mengecut, dia akan naikkan sayap ke atas. Okey, dia naikkan sayap ke atas, otot pectoralis major pula mengendur lah sebenarnya. So itu habis bab untuk burung. Sudah kepala sekarang dah ada. Tadi kita dah belajar kalau ikan, otot antagonis yang terlibat adalah otot myotom. Sama ada otot myotom sisi kanan, sebelah kanan ataupun sebelah kiri yang akan mengecut. Sama ada libasan ataupun kibasan ekornya. Kalau myotom sebelah kanan mengecut, dia akan mengibas ekor ke kanan. Kalau misalnya untuk burung, kita ada dua jenis otot, iaitu pectoralis minor dengan major. Kalau pectoralis major mengecut, dia akan menyebabkan sayap bergerak ke bawah. Kalau pectoralis minor pula yang mengecut, dia akan menaikkan sayapnya ke atas. Okay, so yang tu boleh hafal. Kita tengok yang seterusnya. Cacing tanah. Okay, kalau cacing tanah ni, dia ada juga dua jenis otot. So dua jenis otot kalau ikutkan akan terlibat juga dengan pengecutan dan pengenduran otot dia lah. So kita ada peristalsis ataupun gelombang peristalsis. Kalau lihat kat sini, seperti yang tertera ni, gelombang peristalsis, di mana apa maksud gelombang peristalsis, iaitu dia akan melibatkan tindakan pengecutan dan pengenduran otot. So otot apa yang terlibat kalau kita lihat di sini untuk cacing tanah, dia ada otot lingkar dan otot membujur. Dia akan berlaku pengecutan dan pengenduran secara berselang-seli. Itu yang dinamakan secara gelombang peristalsis lah. So kalau tengok sini, ini adalah otot membujur. Sorry, saya guna warna biru, nampak sikit kan? Okey, so yang ni adalah otot membujur. Kalau lihat dia macam memanjang macam tu kan, dia memanjang macam ni, dia adalah otot membujur. And then kita ada yang berlingkar, dia keadaan macam ni. Okey, so ini otot lingkarnya, untuk cacing tanah. So ada dua jenis otot lingkar dan juga otot membujur. So macam mana mekanisme pergerakan seekor cacing? So kita tengok sini, badan dia bersegmen kan. So dia ada bahagian posterior dan anterior. Apa maksud posterior? Kita dah pernah belajar dulu, iaitu kalau posterior adalah bahagian belakang badan. Okey, anterior adalah bahagian hadapan badan.
secara ringkasnya lah. Takut tak ingat. So teacher bagi tahu dulu bahagian posterior dengan anterior. So sekarang yang kita perlu tahu, ingat balik otot membujur di bahagian mana, otot lingkar di bahagian mana. Kalau otot membujur, dia macam ni kan. And then otot lingkar, dia melintang. Macam tu. Okay. So kita start dengan nombor 1. Macam mana pergerakan cacing tanah. So kita ada otot membujur pada posterior, bahagian posterior iaitu di belakang. Dia start dengan belakang dulu. Dia label kawasan ni. So otot membujur pada posterior. Ini adalah posteriornya. Ini adalah anterior. Okay. Jangan tertukar tau. Jangan ingat di bahagian belakang sekali. Dia ada bahagian-bahagian tertentu dia lah yang dikenali sebagai posterior. So otot membujur pada posterior mengecut. Sekarang ni fokus pada perkataan mengecut. So bila berlaku otot membujur tu mengecut terlebih dahulu, kesannya adalah cacing tanah akan jadi pendek dan juga lebih tebal. Di kawasan ni lah. Di kawasan yang bahagian posterior. Okay, bahagian ni. Okay, so selain daripada tu, otot lingkar mesti berlawanan lah sebab dia antagonis juga. So otot lingkar di bahagian posterior akan mengendur. Di sini telah teacher dah highlight lah. Okay, kita ada yang kita ambil point yang ketiga dulu. Keta nombor 2 tu kejap lagi. Okay. So yang ketiga, dia fokus kepada bahagian anterior, bahagian hadapan. So dia terbalik sikit. Tadi otot membujur yang mengecut, tapi sekarang otot lingkar pula yang mengecut masa segmen anterior, bahagian hadapan cacing tanah. So bila otot lingkar mengecut, apa kesan dia adalah sebaliknya, iaitu cacing tanah akan jadi lebih panjang dan juga kurus. Ni bahagian hadapan. Bahagian hadapan kat sini. So otot lingkar anterior mengecut dan otot membujur sebaliknya lah mengendur. Dia akan menyebabkan cacing tanah jadi lebih panjang dan kurus. Jadi sebab itulah segmen di bahagian hadapan cacing tanah tu dia akan memanjang ke hadapan. So kita pergi kembali pada nombor 2, keta. Keta ni kira macam apa orang kata, kaki-kaki halus dia. Kaki-kaki yang ada di bawah badan cacing tanah lah. Tapi keta ni dia akan membantu cacing tanah untuk mencengkam tanah. So keta di bahagian mana dulu yang akan main peranan? So dia akan berada, keta ni di kawasan posterior, bahagian belakang. So kawasan ni. Kalau tengok ni, ni yang kaki-kaki kecil halus ni. Okay. So di bahagian posterior, bahagian belakang cacing tanah. So dia akan mencengkam tanah. Jadi keta di segmen anterior pula dilepaskan. Dia mesti salah satu tu ada yang cengkam, satu lagi akan dilepaskan. Bahagian depan mesti lepas lah. Kalau lihat sini, ini bahagian depan, anterior, dia akan dilepaskan. Keta di hadapan anterior tu dilepaskan. Keta di posterior akan mencengkam tanah. Yang ni bahagian posterior. Okay. Next. Yang ni diterangkan apa tindakan seterusnya lah pada segmen badan seekor cacing. Dia sebenarnya sama je. Cuma yang awak kena hafal adalah nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Bila kita faham yang nombor 1 hingga 3 ni, insyaAllah bahagian nombor 4 dan 5 kita akan faham. Kita boleh tulislah ayat yang seterusnya sebab kita dah faham konsep. So kalau tengok sini, nombor 4 dia dah bagi tahu keta di segmen anterior. Ni bila dah apa orang kata, dia dah bergerak. Bahagian segmen posterior dan anterior pada mulanya, pada nombor 1 dan nombor 2 sampai nombor 3 ni. So kesan dia, dia dah jadi seperti ini. Dia dah lain dah sikit, dia dah bergerak sedikit ke hadapan. Jadi keta di segmen anterior pula yang akan mencengkam tanah. Sebaliknya keta di segmen posterior dilepaskan. Maksudnya dia berubah sentiasa semasa dia nak bergerak tu.
So kita tengok berdasarkan pada gambar lah. Kalau nombor 5 ni pula, segmen yang menjadi pendek adalah posterior, ditarik ke hadapan. Itu antara kesan ataupun mekanisme pergerakan bagi seekor cacing. Yang pasti kita hafal sama ada posterior ataupun anterior. Kalau yang mengecut dulu, so dia akan jadi pendek dan lebih tebal. Otot membujur lah tu, dan otot belingkar akan jadi mengendur. So ini otot-otot yang terlibat bagi seekor cacing tanah. Okey, dan kita ada haiwan yang terakhir. Kita ada belalang, untuk proses melompat. Jadi kita akan tahu otot antagonis yang terlibat adalah, kita ada 2 jenis jugalah otot antagonis untuk belalang. So kita ada otot flexor dan juga otot extensor. So kalau awak tengok dekat gambar rajah, kita ada kat sini otot flexor, iaitu di bahagian bawah, di bahagian bawah kaki, rangka luar bagi seekor belalang. And then kita ada otot extensor di bahagian atas. Yang ni lebih besar otot extensor dia, bahagian ni. Okay, so di manakah letaknya otot extensor dan otot flexor? Sebenarnya dia berada di kawasan ini, bahagian kaki belakang ni. Okay, kalau awak tengok, ni bahagian sini. So itu adalah kedudukan yang wujudnya otot flexor dan otot extensor bagi seekor belalang. Jadi dia akan membengkok lah satu sendi. Maknanya satu sendi pada otot flexor dia akan bengkok, and then satu lagi otot extensor akan meleruskannya. So macam mana kita nak tahu mekanisme dia? Kita tengok nombor 1 ni, kalau dia kata kat sini, okay, otot flexor di bahagian atas kaki belakang. Dia utamakan bahagian belakang yang teacher dah tanda ni, dah bulat ni. Okay, so dia akan mulakan dengan mengecut dulu. Otot flexor bahagian atas kaki belakang, dia akan mengecut. So bila mengecut tu, kaki belakang akan ditarik ke arah badan. Bila ditarik ke arah badan, kalau dilihat di sini, bentuk dia seperti huruf Z. Bila keadaan kaki ditarik ke arah badan, kaki belakang tu, so kaki belakang akan dilipat dalam bentuk Z, bersedia untuk melompat. So sekarang ni kita tengok nombor 2 apa yang jadi. Tadi kan otot flexor di bahagian atas kaki belakang tu dah mengecut. Dia akan menyebabkan kaki belakang akan ditarik ke arah badan, and then dilipat dalam bentuk Z lah. Dia nak sedia ready untuk lompat. And then apa jadi seterusnya? Kita ada otot extensor. Otot extensor akan mengecut. Sekarang ni ready untuk otot extensor pula. Bila otot extensor bertindak, iaitu mengecut, kaki belakang akan melurus. Tadi kalau misal otot flexor yang mengecut, dia akan menyebabkan kaki belakang tu tarik ke arah badan dan berbentuk Z. Dia macam baru nak bersedia nak melompat. Sekarang ni bila otot extensor yang lebih tebal, awak hafal balik ni otot extensor. Kalau kita lihat kat sini, ni otot extensor yang atas ni, yang bawah ni otot flexor. Hafal. Jadi otot extensor tu mengecut, kaki belakang yang akan lurus. Okay, so yang ketiga apa jadi? Kaki yang melurus tu akan menghasilkan lentingan. Maknanya memang satu lompatan yang jauh lah, menolak belalang ke hadapan dan juga ke udara. So sekarang ni yang kita kena hafal adalah tindakan yang berlaku terhadap 2 otot, iaitu otot flexor dan otot extensor, bagi tindakan yang berlawanan, itu otot antagonis. So diharapkan pelajar dapatlah menghafal ke semua otot yang terlibat bagi setiap haiwan yang disebutkan tadi. So ini adalah latihan yang mungkin kita boleh cuba jawab lah untuk lebih faham tentang mekanisme gerak alih bagi haiwan dan juga manusia sebenarnya. So kalau kita ada kat sini soalan pada MIP 2022, MIP Terengganu sebenarnya, yang disediakan oleh JPN Terengganu. So kita ada modul MIP
2022 pada muka surat 79. So pelajar yang ada modul ni bolehlah tengok dan cuba menjawab soalan yang berkait dengan tajuk yang kita dah bincang. So soalan dia kalau ikutkan dia dah highlight di sini, ya. Pelekatan otot pada lengan manusia. So dia ada dua rajah pelekatan otot pada lengan manusia untuk 6.1. Ini adalah manusia. And then pelekatan otot pada kaki belalang untuk rajah 6.2. Okay, so kita ingat balik apa yang kita dah pelajari tentang pelekatan otot yang ada pada lengan manusia dan juga pada kaki belalang. Tadi je baru je bincang kan. So kita ada apa nama otot yang terlibat. So kita tahu A itu adalah apa? A itu adalah cuba ingat balik, A itu adalah tricep ke bicep? Bicep mesti berada di bahagian atas lengan. Bawah adalah otot triceps. B adalah otot biceps. Okay. C dengan D. Okay, C dengan D. Ini adalah otot yang terlibat untuk belalang. So kita ada C dengan D ni. Sekejap, Ini adalah otot apa ni? Flexor ke extensor? So ini adalah bahagian atas yang lebih besar tu adalah otot extensor. Manakala yang di bawah iaitu D adalah otot flexor. Sorry, yang ni teacher adjust sikit ejaan dia. Okay, so kita dah ada label, maknanya kalau in case apa-apa dia tanya pada soalan seterusnya, kita dah tahulah otot yang memang kita dah hafal bagi belalang dan juga manusia. So kita tengok soalan yang pertama. Namakan jenis sistem rangka bagi 6.1 dan 6.2. So awal-awal topik kita dah pernah belajar jenis rangka yang ada bagi haiwan dan juga manusia lah. So kita ada 3 jenis rangka kan. So ingat tak lagi rangka apa? Rangka, jenis sistem rangka yang kita ada iaitu ada 3 kan. Tapi nanti kita pilih untuk dua jawapan berkait dengan rajah 6.1 dan 6.2. So rangka yang utama adalah rangka dalam. Bila ada rangka dalam mesti ada rangka luar. Dan kita ada juga rangka hidrostatik. Kalau rangka hidrostatik maksudnya dia ada bendali di dalam badannya, biasanya haiwan apa? Senang sangat. Yang ni adalah cacing tanah. So pada rajah memang tak ada cacing tanah. So kalau misalnya manusia dah pernah teacher ajar, kalau manusia memang ada rangka dalam badan. So ini lebih kepada manusia. Yang ni pula rangka luar. Yang ni pada haiwan-haiwan seperti serangga ataupun krustasia. Krustasia contohnya haiwan apa? Ketam, udang dan sebagainya lah. So senang kalau 6.1 rajah yang kita ada tadi ini adalah manusia. Lengan manusia. Ini pula adalah bahagian kaki pada belalang iaitu serangga. So senang kalau rajah 6.1, kalau manusia kita dah tahu itu adalah rangka dalam. Manakala rajah 6.2 adalah rangka, kalau belalang rangka luar. Okey, beres untuk jawapan A1. So yang kedua, nyatakan persamaan di antara tindakan A dan B dengan C dan D. So bila ada tindakan otot sebenarnya ni. Tindakan otot
mekanisme gerak alih untuk haiwan dan juga manusia memang akan melibatkan tindakan otot. Bila melibatkan dua jenis otot, dia akan ada tindakan yang berlawanan. Keyword dia adalah tindakan berlawanan. Satu akan mengecut, satu lagi akan mengendu. So, apakah nama tindakan tu? Tindakan berlawanan ni. Apa nama spesifik dia? Senang je kan? So, namanya apa? Iaitu kita ada tindakan antagonis. Tindakan otot antagonis. Kalau untuk manusia, antara kalau rajah tadilah, untuk rajah 6.1 antara otot biceps dengan triceps. Dia akan apa orang kata, melibatkan tindakan berlawanan sama ada mengecut atau mengendur untuk meluruskan ataupun membekokkan lengan. Kalau belalang tadi pun sama, dia akan melibatkan otot apa? Flexor dengan extensor, sama ada mengecut ataupun mengendur jugalah untuk lompatan. Okey, B. Terangkan bagaimana otot-otot pada rajah 6.1 bertindak dalam meluruskan lengan. Yang ni 3 markah. Okey, bila 3 markah, kita buat point lah, lagi mudah. So, kita ada, ingat tak lagi macam mana kita nak luruskan lengan? Bila lengan, dia akan libatkan otot apa? Otot biceps dan juga triceps. So, cara nak terang, kita teruskan dengan tindakan apa? Tindakan yang berlawanan, iaitu antagonis. Jadi caranya, point pertama, kita boleh sebut dari segi otot mana dulu. Tricep dulu pun boleh, bicep dulu pun boleh. Tapi lebih elok kita sebut yang mengecut lah. So kita boleh praktikkan kepada diri sendiri bila meluruskan lengan, yang mana satu akan mengecut dulu. Mestilah otot tricep. Otot triceps mengecut. Apabila otot tricep mengecut, apa jadi? Dia akan mengenakan daya tarikan. Bila mengenakan daya tarikan, itulah yang menyebabkan apa orang kata, daya tarikan tu dipindahkan kepada tulang mana? Ulna ke radius? So kita ingat balik, kalau triceps dia berada di bawah. Bila berada di bahagian bawah lengan, dia akan melibatkan tulang ulna. Okey, sebelum tu kita teruskan dengan otot yang seterusnya lah, otot yang kedua. Otot tricep mengecut. Kita tulis bahagian otot dulu. Otot biceps mengendur. Okey, ini menunjukkan apa orang kata, tindakan antagonis. Okey, point kedua. Dia akan menghasilkan apa? Seperti yang teacher kata tadi, daya tarikan dipindahkan ke mana? Daya tarikan daripada otot tricep mengecut tu akan dipindahkan kepada tulang ulna. Okey. Ulna dia duduk di bahagian bawah. Radius di bahagian atas yang sehala dengan ibu jari kan. So daya tarikan yang dikenakan oleh otot tricep yang mengecut tu akan dipindahkan kepada tulang ulna melalui tendon. Tendon, ingat, tendon apa dia? Apakah tendon? Tendon adalah struktur yang menyambungkan tulang dengan otot. Hafal. Yang tu memang senang sebenarnya. Kalau ligamen, menyambungkan tulang dengan tulang. So apa jawapan yang ketiga? Kita boleh tulis sebagai tulang ulna ditarik ke bawah lah. Dengan lengannya diluruskan. So tulang ulna ditarik ke bawah. Okey, dan lengan diluruskan. So ini adalah jawapan yang ketiga. Untuk rujukan,
pelajar boleh rujuklah muka surat buku teks 273. Okey. So soalan C. Yang ni yang terakhir lah. Nanti untuk topik 14.4 saya rasa yang topik terakhir tentang isu kesihatan, nanti kita sambung ke video yang lain lah. So C, terangkan kelebihan struktur bahagian yang ditunjukkan dalam rajah 6.2 sehingga dapat menghasilkan satu lapatan yang jauh bagi belalang. Okey, so dia nak awak terangkan kelebihan struktur bahagian yang ditunjukkan dalam rajah 2. Hasilkan satu lompatan yang jauh. So kita dah tahu otot yang terlibat bagi belalang adalah otot flexor dengan otot extensor. Tapi selain daripada tu, kita kena tahu ciri apa yang ada pada bahagian pada kaki belalang tersebut. Okey, otot extensor, apa ciri dia? Flexor. Sebenarnya apa ciri yang ada? So kita dah belajar tadi. Kalau tengok balik, kaki di bahagian belakang belalang ni, dia adalah, kalau ikutkan dia adalah panjang kan? Dia panjang ni. Dia panjang dan juga kaki belakang dia lebih besar. Kalau ikutkan lah, panjang dan besar ni, kalau ikut sini ada point yang last ni, kaki belakang belalang panjang, berotot, diadaptasikan untuk melompat. So ciri kat sini dah dapat dah, panjang dan berotot. And then kita ada juga kaki belakang ni kat sini, boleh dilipat bentuk Z untuk lompatan yang maksimum. Tenaga yang besar lah sebab kaki dia panjang. Lepas tu boleh dilipat dalam bentuk Z. So kita ada banyak point kat sini. So balik pada soalan semula. Bila 2 markah, 2 point. So jawapan pertama kita ambil yang tadi lah, kaki belakang yang panjang. And then kaki yang belakang yang panjang dan berotot. Okey, dapat 1 markah. And then point kedua, kita boleh ambil juga ianya kaki belakang tu, ia boleh dilipat dan berbentuk Z. Yang akan menghasilkan lompatan yang maksimum. Maknanya tunjahan lompatan dia sangat tinggi lah. Okey, so ini adalah jawapan yang kita ada bagi soalan MIP 2022, soalan nombor 6. Muka surat 79. So nanti teacher akan snap dan hantar dalam grup Tele nanti. So habis bagi topik 14.3, kita ada tentang mekanisme gerak alih bagi haiwan. So diharapkan semua pelajar dapatlah bertambah kefahaman dan juga ilmu tentang bab 14 ni. So apa-apa kemusykilan ke, kurang faham ke, boleh tanya teacher balik. So itu saja daripada saya pada malam ni. InsyaAllah kita akan cuba sebaik yang mungkin untuk biologi kita, dan juga apa-apa kekurangan, maafkan teacher. So kita akan sama-sama bincang dan teruskan study lah untuk dapatkan awak kata result yang lebih baik dan juga ilmu lah sebenarnya sehingga akhir hayat kita tentang biologi ni. Sangat menarik sebenarnya kan. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat malam.